Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 6, dua ahli Parlimen Perikatan Nasional yang kini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ditukarkan kerusi atas permintaan sendiri. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memberitahu bahawa dia membenarkan pertukaran kerusi ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abdul Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal dan ahli Parlimen Tanjung Karang Dr. Zulkifli Hanafi. Katanya mengikut peraturan mesyuarat iaitu sebagaimana yang baik pada pertimbangannya. Apabila masuk ke Dewan Rakyat, ahli Parlimen ada pilihan, mereka boleh tulis surat kepada saya sekiranya ingin berpindah ke kerusi. Katakan ahli Parlimen tidak selesa dengan kawan sebelah, mereka boleh tulis surat. Saya tidak akan tanya apa-apa soalan, kamu tidak selesa pada pertimbangan saya, kalau nak pindah boleh pindah. Saya takkan hadkan mana-mana atau sesiapa pun. Dalam kes Bukit Gantang dan Tanjung Karang, kedua-dua dipindah ke tempat baru atas permintaan mereka. Dia berkata demikian ketika menjawab soalan Ketua Whip PN Taqiyuddin Hassan berhubung keputusan Dewan Rakyat menukar kursi ahli Parlimen Bukit Gantang dan Tanjung Karang. Terdahulu, Taqiyuddin Kota Baru meminta penjelasan kedudukan kursi dua ahli Parlimen tersebut. Katanya yang menjadi kemusykilan kami hari ini terdapat dua ahli Parlimen sehingga saat ini masih lagi disklasifikasi sebagai ahli Parlimen PN. Berdasarkan kedudukan kursi iaitu Tanjung Karang dan Bukit Gantang sebelum ini duduk di kalangan ahli Parlimen Pembangkang dan kini ditukar tempat lain. Oleh kerana kedua-dua ahli Parlimen ini masih lagi diklasifikasi sebagai ahli PN, saya dengan rendah diri ingin mendapat pencerahan dari Dewan Rakyat bahawa arahan dan pindahan mereka ke tempat itu atas asas apa dan siapakah yang membuat apa-apa tindakan yang menyebabkan mereka berpindah ke duduk ke tempat baru. Untuk rekod, Syed Abdul Hussein dan Zulkifli kini duduk di Blok E. Difahamkan buat masa ini blok itu menempatkan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dari Parti Muda yang tidak menyokong kerajaan maupun PN. Selain itu, blok itu juga dihaskan kepada ahli Parlimen PN yang menyokong kerajaan perpaduan. Selain Syed Abdul Hussein dan Zulkifli, Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang dan Zahiri Kecik Jeli berada dalam blok itu. Suhaili, Muhammad Azizi dan Zahari juga mengumumkan sokongan kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nombor 5, dua ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersedia mengosongkan kerusi jika pindaan perlembagaannya Sabtu ini melarang mereka menyokong lawan tanpa persetujuan parti. Mereka adalah ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abdul Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal dan ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim. Syed Hussein berkata beliau secara peribadi bersedia berdepan sebarang kemungkinan hasil daripada Perhimpunan Agung Khas Bersatu Sabtu ini bagi membina perlembagaan parti namun pada masa sama menyerahkan nasibnya kepada rakyat. Katanya sokongan kepada Anwar dimuktamadkan selepas setahun kami berada di pembangkang tetapi tiada perkara boleh memanfaatkan rakyat di kawasan kami. Daripada kami tarik balik sokongan kepada Anwar dan kembali menyokong pihak asal Bersatu yang tidak boleh buat apa-apa, kami rela rakyat buat keputusan. Kami bersedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk mengosongkan kerusi. Azizi pula berkata beliau bersedia menyerahkan mandat kepada rakyat jika perlembagaan Bersatu yang akan dipindah memaksa beliau berbuat demikian. Katanya kenyataan sokong PMX adalah dari hati dan saya bersedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk mengosongkan kerusi. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata parti itu akan meminda perkara 10 dalam perlembagaan parti bagi menghalang insiden wakil rakyatnya menyokong lawan selain sedia berdepan PRK jika berlaku pengosongan kerusi. Selain Syed Abdul Hussein dan Azizi, ahli Parlimen Bersatu yang lain menyokong Anwar terdiri Zulkifli Hanafi Tanjung Karang, Zahiri Kecik Jeli, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kura Gangsa dan Suhaili Abdul Rahman Labuan. Sementara itu, Syed Hussein menafikan beliau dan 5 lagi penyokong Anwar berbuat demikian kerana ada tawaran imbuhan termasuk jawatan pengerusi Task Force Kluster Makanan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Katanya jawatan itu tidak bergaji. Saya nak tegaskan kami sokong PMX Anwar tanpa ada unsur pujuk rayuan dan habuan seperti cuba ditimbulkan. Nombor 4, agensi di bawah pentadbiran kerajaan negeri tidak pernah memberikan permit atau kelulusan untuk penganjuran konsert di Taman Jubli Emas pada malam nisfu Syakban. Sehubungan itu, pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Negeri, Mansur Zakaria berkata, kerajaan negeri akan memanggil penganjur untuk mendapatkan penjelasan sebelum memutuskan tindakan susulan mengikut undang-undang. Mula selanjut katanya memang terdapat permohonan dikemukakan kepada kerajaan negeri namun ia tidak dinyatakan mengenai cadangan konsert atau pertunjukan pentas seperti yang tular di media sosial. Katanya kerajaan negeri mengambil maklum perkara itu melibatkan konsert di Taman Jubli Emas di Alustar pada malam 24 Februari. Penganjur memohon untuk mengadakan karnival jualan dan acara-acara yang dibenarkan mengikut garis panduan kerajaan negeri sahaja dan itulah yang diluluskan. Justru penganjur konsert adalah tanpa kebenaran mana-mana agensi kerajaan negeri dan ini adalah satu pelanggaran syarat yang sangat serius oleh penganjur. Mansur berkata mana-mana pihak yang melanggar syarat setelah diberikan kelulusan untuk menganjurkan sesuatu acara akan disenarai hitam daripada terbabit apa jua program di negeri ini pada masa akan datang. Terdahulu tular video berdurasi 22 saat memaparkan aksi penonton melompat dan menari ketika persembahan konsert di Taman Jubli Emas sehingga mengundang kritikan berikutan diadakan pada malam nisfu Syakban. Pada 3 Oktober 2022, media melaporkan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mengumumkan sebarang penganjuran aktiviti konsert hiburan yang mencetuskan kelakuan luar tata susila
dalam kalangan pengunjung tidak dibenarkan di seluruh Kedah berkuat kuasa serta-merta. Ia susulan rakaman video persembahan kumpulan muzik di atas pentas dihadiri anak muda sambil melakukan pelbagai aksi. Antaranya menari di balai seni Alustar yang mengundang perasaan kurang senang orang ramai. Susulan diadakan tidak jauh dari Masjid Zahir. Nombor 3. Sultan Selangor duka cita dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang dalam artikel berjudul Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan sambil baginda menyifatkan ahli parlimen Marang itu sebagai tidak beradab. Sultan Sarafuddin Idris Shah dalam surat diutuskan kepada Hadi, baginda menegur kenyataan sinis Hadi secara tidak langsung, mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat. Titah baginda mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata adalah satu kenyataan yang amat tidak bersesuaian serta tidak beradab dari sudut budaya orang Melayu dan sentiasa menghormati dan memelihara adab ketika menyuarakan pandangan dan nasihat kepada raja-raja Melayu. Baginda bertitah kenyataan Hadi bukan sahaja mengelirukan, malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpaduan umat Islam khususnya di kalangan orang Melayu. Hadi dalam artikel diterbitkan pada 20 Februari mengingatkan penganut Islam menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing bukanlah menghina, khususnya pengamal undang-undang dan semua terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam termasuk ahli parlimen dan adun, bahkan raja-raja supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana, memandang ke akhirat sana bukan memandang kepentingan dunia di sini saja. Hadi berkata perlembagaan persekutuan digubal penjajah menipu umat Islam dengan tujuan tidak mahu sesekali memberikan kuasa kepada Islam. Dalam pada itu, Sultan Selangor bertitah agar Hadi berhati-hati membuat sebarang kenyataan dengan meneliti dan memperhalusi titah ucapan baginda sebelum ini. Titah baginda kenapa sekarang belum mempertikaikan kedudukan perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang utama negara, sedangkan agama Islam telah ditetapkan sebagai agama persekutuan semenjak perlembagaan digubal pada tahun 1957 lagi. Baginda juga menegaskan ahli dan pemimpin politik tidak memperalat Islam dan mencemari kesucian agama itu demi kepentingan politik masing-masing. Baru-baru ini ketika berucap dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, Sultan Sarafuddin selaku pengurusi MKI menitahkan agar satu penyelesaian dicari bagi memastikan kompetensi Dewan Negeri untuk digubal undang-undang syariah dapat dikemas di bawah perlembagaan agar tiada lagi timbul isu pertindihan. Nombor 2. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Puan Azarkashi menyifatkan pembangkang masih dengan budaya lapuk mereka seperti terjerit-jerit ketika sidang Dewan Rakyat berlangsung. Ahli Parlimen Blok Pembangkang bertindak keluar Dewan selepas tidak berpuas hati kerana mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Susulan kejadian itu, Puan berkata tindakan pembangkang adalah sesuatu yang biadab ketika Perdana Menteri baru memulakan ucapan menjunjung kasih kepada Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Katanya memang teruk PN Pembangkang amat biadab keluar Dewan ketika PMX baru mula ucapan menjunjung kasih kepada Yang di-Pertuan Agong ke-16. Pembangkang macam tidak boleh dinasihati. Titah perasmian Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Ibrahim cukup jelas. Tidak masuk akal pengubalan undang-undang tidak ikut peraturan. Ucapan menjunjung kasih pun jadi kecoh. Protes oleh ahli Dewan Pembangkang itu dibuat susulan Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul membenarkan Anwar dan juga ahli Parlimen Tambun untuk menyampaikan penerangan menteri berkaitan ucapan tahniah dan ikrar taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ucapan terima kasih kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Menurut Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tindakan Anwar memberikan penerangan tersebut di tengah-tengah sesi perbahasan titah diraja adalah menyalahgunakan sokongan majoriti yang dimiliki oleh kerajaan. Mengulas lanjut, Puan juga bekas ahli Parlimen Batu Pahat berkata, kerajaan membawa usul menggunakan peraturan 14/2. Katanya ia diundi, masalahnya pembangkang masih dengan budaya lapuk, terjerit-jerit kata-kata kesat dan mencela tidak mengikut peraturan, dianggap hero yang berprestasi tinggi. Elok Speaker semak balik peraturan mesyuarat 44/2. Apakah ahli yang digantung boleh tarik balik segala kemudahan mereka dalam tempoh pergantungan itu. Dalam pada itu, Puan juga mengimbas kembali tentang pergantungan ahli parlimen yang pernah berlaku sebelum ini. Katanya Gobind Singh Dio, Puchong dan Fong Pong Kuang Batu Gajah pernah digantung lama dan hilang segala kemudahan ahli parlimen mereka. Gobind dapat balik gaji di atas perintah Mahkamah Persekutuan. Elok peraturan ini dikaji semula, jangan bazir duit pembayar cukai. Hadir Parlimen hanya buat kecoh. Nombor 1. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memberi amaran kepada ahli Parlimen Kerajaan mahupun pembangkang supaya meninggalkan pertelagahan politik mereka di luar Dewan. Dalam ucapannya pada sesi pemasyurat sebelum memulakan sesi pertanyaan menteri, Johari berkata dia dan timbalan-timbalannya tidak akan bertolak ansur dengan ahli Parlimen mempergunakan Dewan Rakyat sebagai gelanggang untuk menghantam musuh politik mereka. Katanya masalah-masalah yang berlaku di luar Dewan Rakyat sama ada peperangan yang berlaku antara parti dengan parti atau apa-apa juga melalui media sosial, selesaikanlah di luar dan jangan mengheret semua itu ke dalam Dewan Rakyat. Mana-mana ahli parlimen menggunakan platform ini untuk tujuan mengenakan kawan-kawan, kita akan pastikan mengenakan tindakan sewajarnya. Johari juga mengingatkan ahli parlimen bahawa mereka telah melafazkan ikrar rukun negara di Dewan Rakyat lebih awal hari ini dan oleh itu perlu berusaha untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut.
Menurut Speaker, Ahli Parlimen masih menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat yang mengikuti persidangan Parlimen melalui pelbagai platform. Katanya Ahli YB hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan semasa berucap atau berbahas, termasuk menjaga kesopanan dan kesusilaan yang seperti yang kita telah ikrarkan tadi. Saya dan timbalan-timbalan saya akan tegas bahawa kami tidak akan bertolak ansur lagi dan akan mengambil tindakan sekiranya ahli-ahli YB tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Dalam pada itu, Johari turut mengingatkan semua ahli Dewan Rakyat untuk sentiasa mematuhi peraturan sepanjang persidangan. Katanya ini selaras dengan titah diraja yang disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal ketiga Parlimen ke-15. Sultan Ibrahim menyentuh pelbagai isu termasuk teguran kepada semua ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Johari turut memperingatkan ahli Parlimen tentang beberapa peruntukan dalam peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat yang sentiasa perlu dipatuhi. Antaranya Peraturan 36/8 yang membataskan perbincangan mengenai kelakuan atau sifat Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertuan Negeri atau beberapa kategori jawatan lain. Selain itu, Peraturan 36/7 yang memperuntukkan nama Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu atau Yang di-Pertuan Negeri tidak boleh digunakan untuk mempengaruhi majlis mesyuarat. Selain Peraturan 36/10/C yang menetapkan kesalahan kepada peraturan menggunakan perkataan yang menaikkan perasaan bersakit-sakit atau bermusuh-musuhan antara kaum dalam masyarakat di Malaysia. Ahli Parlimen juga diingatkan supaya tidak melanggar mana-mana syarat dalam Perlembagaan Persekutuan atau Akta Hasutan 1948.